Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Saya doakan semua sihat sejahtera. Hari ini hari Ahad. Hari ini hari Ahad, tuan-tuan. Ahad 18 hari bulan Julai 2021. Saya ada masalah ingatan tentang hari sebab semuanya pergerakannya sama. Jadi kita tak ada Q-day. Selalunya kita ada Q-day Jumaat, kita pergi sembahyang Jumaat, kita ada Q-day. Kita dapat tahulah Sabtu, Ahad. Saya ucap terima kasih pada mereka yang bersama dengan kami semalam dalam sesi mengenai penjelasan tentang isu Gaza, Palestin dan Israel. So hari ini saya akan jelaskan pula bahagian untuk saudara lihat kenapa pergerakan kewangan begitu sensitif di Gaza. Bagaimana saudara boleh di blacklist, bagaimana sebuah NGO akan terbabit untuk disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas. Bagaimana anda kalau per individu membuat transaksi yang salah, anda akan terperangkap dan akan disenaraikan sebagai orang yang menyokong kumpulan pengganas. Ini nanti kita akan discuss supaya saudara dapat faham bahawa pergerakan di Gaza jauh lebih sensitif berbanding pergerakan di Baitul Maqdis ataupun di tebing barat West Bank. Ada beza dia. Apapun saya bagi tahu malam ini, jangan lupa kita ada Abang Mamat Khalid, penjaga ataupun pembela hantu Kak Limah. Besok kita ada Datuk Ahmad Nawang. Kami cuba mendapatkan Caprice. Syarika dia tengah berusaha untuk mendapatkan Caprice untuk kita live dengan dia. Tak ada apa, kita nak jernihkan keadaan, nak treat dia as a good brother, nak bagi dia gembira dan mendapat kembali energi dan juga tenaga positif dia untuk melakukan kerja amal. Anak muda selalunya berlari sambil memacakkan bendera. Jadi selalunya dia tak faham antara panji dan pedang adalah dua perkara yang berbeza. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada banyak trafik baru yang muncul dalam tempoh sepanjang Julai ni. Kami menikmati hampir 20,000 trafik baru sepanjang bulan Julai je. Alhamdulillah, ni adalah pencapaian yang sangat drastik berbanding rekod yang pernah kami capai pada bulan April tahun 2020, iaitu 3,000 trafik sebulan. Tapi inilah pertama kali kami menikmati 20,000 trafik sebulan, belum habis sebulan pun. Kerana ketika Garasi meraihkan ulang tahunnya yang genap setahun pada 3 hari bulan Julai, Garasi berjaya merentas 100,000. Jadi berarti antara 4 Julai hingga hari ini 18 Julai, dalam 2 minggu aliran trafik datang dengan baik. Kemurahan rezeki juga lah, dan juga sumbangan anda semua menjadikan trafiknya meriah. Walaupun sekarang bukanlah masa yang bagus untuk perniagaan, tapi dia adalah bagus untuk mengembangkan editorial Garasi, operatorial Garasi, kerana Garasi sangat bercita-cita untuk menjadi sebuah saluran Facebook TV yang mengangkat nilai editorial baru. Selain daripada kerana kami tak mahu pelaburan ataupun didanai oleh mana-mana pihak. Kalaulah didanakan oleh pihak-pihak yang ingin menaja Garasi, tangannya akan terikat untuk mengikut kehendak. Jadi kalau kita panggil patronage driven ni adalah unsur yang tak sihat. Kerana saya bekerja di sebuah stesen, saya pernah bekerja di 2 buah rangkaian surat khabar dan di 5 buah rangkaian televisyen. So saya tahu patronage adalah sesuatu yang kemudiannya akan buat kita terikat. Cuma apabila kita run operator sebagai channel bebas penaja ataupun bebas funder ni, kita kena kerja kuat sikit lah, berniaga untuk membolehkan dia menjadi sebuah saluran alternatif information bagi membina Malaysia yang mempunyai kepelbagaian pandangan, tapi pada masa yang sama juga dia boleh berdikari kerana dia adalah saluran mandiri yang kena mempunyai perniagaan sendiri. Dah 600 orang Ya, okey. 600 orang, saya rasa itu angka yang dah bagus untuk memulakan sesi. Petang ni saya akan ceritakan kepada saudara mengapa Gaza menjadi
sangat sensitif kepada faktor kewangan dan juga faktor perhubungan. Berarti kalaulah saya ada NGO, saya harus menguruskan kewangan saya dengan baik sekiranya saya berurusan dengan pihak di Gaza, terutama kalau saya membuat transaksi antarabangsa. Kalau saya seorang individu, saya harus menguruskan transaksi saya kepada individu yang berada di Gaza dengan teliti kerana beberapa implikasi. Okey, saya dulu ceritakan dulu sejarah seluruh Palestin. Apabila Palestin dijajah oleh Israel dalam satu operasi yang diaturkan oleh Sir Henry Gurney pada 14 hari bulan Mei 1948, dalam tempoh 24 jam saja 578 pertempatan orang Islam daripada Haifa sampai ke Baburash telah dihalau. Orang Islam berlari dan sebahagian besar merempat di kawasan bunjuran ataupun semenanjung Gaza tu, manakala yang lain berlari ke tebing barat. Tetapi pada waktu itu tebing barat yang ada Ramallah, yang ada Nazareth, yang ada Baitul Maqdis, yang ada Baitul Laham, yang ada Jericho, pada waktu itu belum lagi menjadi kawasan penjajahan Israel. Kerana Israel dibentuk oleh dua tarikh yang berbeza. Israel yang saudara lihat menakluk di bahagian Tel Aviv tu, daripada Haifa sampai ke sempadan Gaza tu, adalah Israel yang dibentuk pada 15 hari bulan Mei tahun 1948. Manakala Israel yang berkembang dan kemudian menakluk tebing barat, yang sekarang ni Baitul Maqdis yang saya kata tadi, bermula daripada Jericho, Jericho pergi Baitul Maqdis, Baitul Maqdis pergi ke Bait Laham, Bait Laham pergi ke Hebron, Bait Laham pergi ke Ramallah, dan Ramallah pergi ke Nazareth. Itu adalah yang dibentuk 19 tahun kemudian, iaitu dalam perang 6 hari. Perang 6 hari ataupun disebut sebagai Perang Yom Kippur pada 5 hari bulan Jun hingga 10 hari bulan Jun 1967. Jadi selepas mereka berjaya menakluk Israel awal yang berasaskan Tel Aviv, 19 tahun kemudian dalam perang 5 hari mereka berjaya pula menakluk Israel yang berasaskan kepada Baitul Maqdis. Begini tuan-tuan, dalam demografinya keadaan tak pernah berubah. Apabila Israel berjaya membentuk sebuah negara pada tahun 1948, pada tahun 1959 muncul seorang anak muda bernama Yasser Arafat. Yasser Arafat bersama dengan beberapa rakannya telah menubuhkan apa yang disebut sebagai gerakan Fatah. Fatah ditubuhkan sebagai gerakan sahaja. Kemudian Fatah berubah menjadi parti politik pada tahun 1962. Jadi Fatah didaftarkan sebagai satu parti politik dan satu-satunya parti politik yang mewakili semua orang Palestin, yang pada waktu itu sama ada waktu itu pada tahun 1959 dan 1962 apabila Fatah dibentuk sebagai sebuah parti politik, berarti dia hanya bergerak di Gaza. Kerana West Bank belum lagi ditawan oleh Israel, kerana Israel hanya menawan Gaza 5 tahun kemudian dalam perang tahun 1968. Okey, pada tahun 1962 Yasser Arafat menubuhkan parti politik. Nama partinya adalah Fatah dan satu-satunya parti yang mewakili orang Palestin. Tetapi bila berlaku perang 5 hari itu, perang yang bermula pada 5 hari bulan Jun hingga 10 hari bulan Jun 1967, dia menyebabkan Israel berjaya meluaskan kawasannya hampir ambil tebing barat. Berarti pada waktu Israel menyerang Palestin pada tahun 1948, sebahagian besar lari ke tebing barat. Tebing barat pada waktu itu menjadi wilayah berdaulat. Dia bukanlah sebuah negara Jordan, tapi Jordan menganggap itu wilayah yang dia takbir. Jadi orang-orang Palestin yang menumpang di tebing barat, yang berada di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, di Baitul Laham ni, termasuklah juga Kristian Palestin. Bila saya sebut kata Palestin, saudara harus ingat, populasinya adalah 80% Muslim dan 20% adalah Kristian Palestin. Tetapi mereka hidup berasaskan bangsa yang sama, kerana Yahudi memusuhi kedua-dua agama, Kristian dan juga Islam. Sejarah Yahudi, saudara tahu bahawa apa yang mereka lakukan daripada Nabi Isa AS telah menyebabkan orang Yahudi bermusuh dengan orang Kristian, dan kemudian apa yang mereka lakukan ke atas orang Islam menyebabkan mereka bermusuh dengan orang Islam. Tetapi orang Islam dan orang Palestin, orang Islam dan orang Kristian Palestin berasaskan bangsa yang sama, iaitu Falash. Falash adalah bangsa yang dipercayai datang daripada Skandinavian 3000 tahun yang lalu,
Mereka datang berasimilasi dengan orang Arab, maka mereka membentuk satu bangsa yang dipanggil Palestine yang berasaskan pada Empire Byzantine pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila berlaku saja penaklukan Israel ke atas Palestin pada tahun 1967, berarti Palestin terpecah dua. Satu bahagian adalah Palestin yang duduk di bawah wilayah yang baru dijajah tahun 1967 ni. Nama dia adalah West Bank, tebing barat. Satu lagi adalah Palestin yang dijajah lebih awal, iaitu mereka yang terhimpit di semenanjung Gaza. Jadi kalau ikut peta tu tuan-tuan, dia katalah saya ambil peta Malaysia ni. Okey, Gazanya tu adalah negeri Perak, manakala West Banknya tu adalah negeri Pahang. Manakala daripada Kedah, bahagian Perak tengah apa semua tu bawa ke Selangor sampailah ke Johor, itu adalah wilayah yang diduduki oleh Israel. Menjadikan dua blok berada. Pada masa yang sama, pada tahun 1974, ketika perang ni berakhir 1974, Yasser Arafat telah menubuhkan Palestine Liberation Organization. Oleh kerana Fatah bergerak sebagai parti politik, dia tak boleh menyai pasukan tentera, tetapi Fatah menubuhkan pasukan bersenjatanya. Selain Fatah menjalankan kerja diplomatik untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak Palestin, tapi Fatah telah menubuhkan PLO, iaitu Palestine Liberation Organization, pada tahun 1974. Tapi keadaan berubah lama kelamaan keadaan berubah. Pada tahun 1987 kerana ada dua Palestin yang terpisah. Kerana Palestin yang berada di Gaza dan kerana Palestin yang satu lagi berada di tebing barat. Pada tahun 1980-an, apabila perjanjian Camp David ditandatangani oleh Yasser Arafat, dia telah menimbulkan rasa kecewa pada sebahagian dari apabila perjanjian Camp David telah ditandatangani oleh Mesir, dia menimbulkan kekecewaan kepada sebahagian daripada orang Palestin. Oleh kerana Yasser Arafat sangat akrab dengan Mesir, dan Mesir pada waktu itu menjadi tangan kepada Amerika dan kaki kepada Israel untuk berkomunikasi dengan orang Palestin untuk menerima satu perjanjian di mana dua negara dibentuk, di mana perjuangan asal Fatah, iaitu untuk orang Israel keluar dan tanah asal Palestin itu kembali kepada hak Palestin, diberi dengan tawaran baru, iaitu sebahagian wilayah akan menjadi wilayah Israel, sebahagian lagi wilayah akan menjadi wilayah Palestin. Yasser Arafat bersetuju kerana pada waktu dia tak ada pilihan. Bila kalah perang tahun 67, Yasser Arafat dah tahu bahawa dia hanya dibantu pada perang tahun 67 ni. Sejarah dia sangat menyedihkan, kerana perang ni hanya membabitkan Mesir, membabitkan sedikit pejuang Lubnan, membabitkan Syria, membabitkan Jordan dan membabitkan Iraq. Walaupun ada 5 negara yang sedang berjuang menentang Israel dengan harapan pada tahun 1967 tu mereka berjaya menghalau Israel keluar, tetapi Israel telah menerima bantuan ketenteraan yang sangat luar biasa daripada British dan daripada Amerika Syarikat. Akhirnya 100,000 tentera Mesir kalah di semenanjung Sinai. Mesir kalah dan Mesir berundur. Mesir yang kalah dulu. Malah Mesir hilang tanah dia. Tujuan tu nak rampas tanah Israel untuk dipulangkan pada orang Palestin, tetapi kerana kekuatan senjata yang dimiliki oleh tentera Israel serta pengaruh Amerika dan juga pengaruh ketenteraan yang diberikan oleh British, menyebabkan dia orang kehilangan semenanjung Sinai, Mesir. Manakala Jordan, negara miskin yang berharap pada backup Iraq, kehilangan Bukit Golan. Syria yang pada waktu tu kuat, hilang juga Bukit Golan. Pasal Bukit Golan ni panjang. Dia ada daripada Jordan dan dia sampai ke sempadan Lubnan. Jadi hilang. Negara-negara Arab ni pun akhirnya merasa satu operasi besar-besaran telah dilakukan dalam perang 5 hari, iaitu Perang Arab Israel pada tahun 1967. Mereka merasakan bahawa Arab Saudi, Kuwait, UAE, Oman, Bahrain adalah negara-negara yang pada waktu itu sedang menjalankan perniagaan urus niaga minyak dengan Amerika Syarikat dan sekutunya di barat, tidak akan menyokong perjuangan untuk menentang Israel kerana mereka mempunyai kepentingan dalam urus niaga minyak dengan negara barat. Bila mengingatkan kelemahan itu, menyebabkan Yasser Arafat berada dalam persimpangan, di mana Yasser Arafat kata nak terus menghalau orang Israel keluar. Telah terbukti kita kalah perang tahun 67, dan kalau kita nak perang lagi, Mesir tak akan mungkin berperang kerana tahun 67 Mesir dah kalah teruk. Syria tak mungkin berperang kerana Syria pun dah kalah teruk. Jadi oleh kerana Yasser Arafat telah melihat satu rekod di bahawa mungkin sukar untuk mendapat sokongan daripada negara-negara Arab serantau untuk menghalau Israel keluar, maka Yasser Arafat tiada pilihan. Beliau mendengar pandangan Jimmy Carter
dan akhirnya dia bersetuju untuk roadmap to peace, untuk membina dua buah negara. Bila dia nak bina dua buah negara, iaitu satu negara Israel yang Israel duduki sebagai Israel merdeka dan sebuah negara Palestin merdeka, telah menimbulkan perpecahan. Di mana apabila Yasir Arafat bawa idea ni, sudah tentulah 3 orang yang berada di Gaza, iaitu Allahyarham Syekh Ahmad Yassin, Allahyarham Abdul Aziz Ar-Rantisi, dan juga Khalid Meshal. Ni seorang masih hidup. Kecewa kerana mereka mengatakan, bukankah asas perjuangan kita adalah untuk mendapatkan kembali bumi Palestin? Kenapa sekarang kita kena berunding untuk mendapatkan dua negara berbeza dan nak mengiktiraf tanah air kita yang dulunya milik nenek moyang kita, jadi milik orang Israel? Saya tak pernah menyalahkan Yasir Arafat secara peribadi kerana Yasir Arafat tak punya pilihan. Kedudukannya sama saja seperti Tunku Abdul Rahman terpaksa melepaskan Singapura. Jadi oleh kerana Yasir Arafat kata, kalau nak tunggu lagi, berarti kita akan berperang dan kita akan kehilangan lebih banyak tanah. Jadi pada tahun 87, kerana Abdul Aziz Ar-Rantisi, Allahyarham Abdul Aziz Ar-Rantisi, Allahyarham Syekh Ahmad Yassin tak bersetuju, maka mereka keluar. Mereka keluar dan membentuk parti mereka. Dan bila dia keluar ni, dia terbentuk dengan automatik. Fatah menjadi parti yang berpaksi di tebing barat, manakala Hamas menjadi parti yang berpaksi di Gaza. Dia jadi dua. Hamas dianggap ultra. Dia mau asasnya adalah semua bangsa Yahudi keluar meninggalkan bumi Palestin, dan Palestin kembali seperti negara asal. Manakala orang yang berada, parti penyokong parti Fatah yang berada di tebing barat menganggap kita dah tak ada lagi peluang, bagaimana lebih baik kita berunding untuk memerdekakan sebahagian daripada tanah kita sebagai milik Israel dan mengambil sebahagian tanah daripada milik kita. Tahun-tahun tersebut tak jadi isu kerana Fatah masih menang pilihan raya di dua-dua blok. Fatah masih menang kerusi di Gaza, Fatah masih menang kerusi di West Bank. Dua-dua kawasan dia menang. Dia masih menjadi parti yang sangat dominan. Tetapi keadaan berubah pada pilihan raya tahun 2006. Pada pilihan raya tahun 2006, untuk pertama kali orang-orang yang berada di Gaza telah mula merasakan Fatah, pimpinan Yasir Arafat, adalah sebuah parti yang sangat prominent di West Bank. Maka mereka mengundi dan memberi kemenangan yang pertama kepada Hamas. Maka untuk pertama kali Hamas menang hampir semua kerusi yang dipertandingkan di Gaza, dan Fatah menang hampir semua kerusi yang dipertandingkan di tebing barat. Itulah bermula sejarah Palestin terpecah dua. Okey. Oleh kerana Hamas masih lagi berpegang pada prinsip kami akan menghalau setiap orang Yahudi keluar daripada tanah air ini, maka Hamas dianggap oleh parti membahaya dan dia menang pula pilihan raya. Bila dia menang 2006 pilihan raya dan dia membentuk kerajaan, pada tahun 2008 Amerika telah melobi untuk menyenaraikan Hamas sebagai pertubuhan pengganas. Kerana Hamas dianggap tak mau berunding pelan damai yang memang ditaja Amerika daripada zaman Jimmy Carter sampai kepada George Bush ni. Oleh kerana Amerika tak mau menerima, oleh kerana Palestin tak mau Hamas tak mau menerima benda ni, maka Hamas disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas. Bila Hamas disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas, alangkah sedihnya kerana apa yang Amerika katakan pengganas disokong pada waktu itu. Siapa yang menyokong adalah 27 buah negara kesatuan Eropah, 26 negara sedia ada dan United Kingdom. Dia juga disokong oleh Jepun. Jepun juga menyenaraikan Hamas sebagai pengganas. Kanada juga menyenaraikan Hamas sebagai pengganas. Ini menjadikan apa saja perhubungan yang dilakukan oleh mana-mana negara akan dianggap berhubung dengan negara yang telah disenaraikan oleh CIA dan FBI sebagai pengganas. Ini saudara kena ingat, kerana inilah yang kemudiannya membentuk apa yang Caprice tak faham, apa yang Caprice tak tahu tentang senario bahawa memasuki Gaza kalau setelah salah tempoh, memasuki Gaza kalau salah membuat transaksi kewangan, memasuki Gaza kalau salah mengadakan perhubungan dengan orang-orang tertentu, NGO ini boleh dianggap oleh Amerika dan sekutu-sekutunya sebagai pengganas. Okey. Amerika melobi sampai tahun 2018 dan membawa kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mengundi bahawa Hamas adalah pengganas. Tetapi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengundi untuk menolak. Jadi walaupun PBB tidak menganggap Hamas pengganas, tetapi Amerika, Kanada, Australia dan 27 buah negara Eropah dan juga sebuah negara berpengaruh di Asia iaitu Jepun telah menganggap Hamas sebagai pengganas. Okey, Bila Hamas menjadi pengganas dan Hamas berada di Gaza,
Hamas berada di Gaza. Berarti setiap NGO yang memiliki wang, yang nak buat sebarang bentuk perhubungan dengan mereka yang berada di Gaza, mereka perlu berhati-hati. Kalaulah Israel nak sabotaj, katalah Garasi ni sebuah NGO, dan saya membuat transaksi duit kepada so and so and so. Jadi saya hantar transaksi duit. Kalau transaksi duit itu kemudiannya dikesan sebagai transaksi kepada seorang yang mereka kata ada senarai sebagai pejuang Hamas, berarti Garasi punya akaun akan dibekukan dalam semua transaksi antarabangsa yang banknya mempunyai hubungan rapat dengan Amerika, banknya mempunyai hubungan rapat dengan Jepun, banknya mempunyai hubungan rapat dengan Australia, banknya mempunyai hubungan rapat dengan Kanada dan 27 buah negara Eropah. Ini yang kena faham. Sebab tu pergerakan orang seperti Ustaz Abid Liu, pergerakan NGO Malaysia yang berada di Gaza, mereka menguruskan kewangan mereka sendiri kerana mereka tak mahu sebarang salah urus akan boleh mengaitkan mereka sebagai NGO yang menyokong pengganas. Kerana Hamas disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas walaupun dia adalah parti yang menang pilihan raya secara sah. Itu tuan-tuan kena ingat. Kenapa? Pergerakan menghantar wang di Gaza sangat sukar berbanding kita nak bantu pergerakan di Baitul Maqdis. Kalau saya ada 10,000 USD, saya nak masuk daripada sempadan Jordan, saya ditahan dan kemudian saya ada dokumen lengkap bahawa saya kata ketika saya memohon visa, saya telah mengesahkan dalam permohonan visa saya kepada Kementerian Dalam Negeri Israel bahawa saya akan bawa masuk duit 10,000. Dan wang 10,000 ni saya akan bagi pada Yayasan Al-Aqsa untuk membolehkan sejadahnya, Qurannya, rehalnya, almarinya, permadaninya ditukar. Itu lebih mudah kerana Fatah mempunyai perjanjian, kerana Fatah adalah satu-satunya yang dianggap sebagai wakil rakyat Palestin yang diiktiraf oleh Israel dan diiktiraf oleh sekutu yang lain. Jadi apabila kita nak buat sebarang bentuk hubungan dan sebarang bentuk connect dengan Gaza, semua NGO yang berada di Malaysia sangat berjaga-jaga. Mereka terpaksa cek clearance betul-betul. Dan akhirnya apa yang NGO ni buat adalah mereka masuk ke Gaza dan kemudian menubuhkan mereka punya NGO sendiri di dalam Gaza. Supaya kewangannya sampai kepada NGO, kata sebagai contoh IRM ni, dia ada IRM di Gaza. Berarti IRM Gaza mentadbir duit IRM yang dibekalkan daripada seluruh dunia dengan projek-projek yang mereka. Jadi tak ada transaksi yang berlaku yang kemudiannya boleh disabotaj oleh Amerika dengan mengatakan transaksi ini telah diberi kepada individu, pertubuhan, keluarga atau apa-apa saja yang dikaitkan dengan Hamas. Ini yang menjadikan konflik. Kenapa NGO kita tidak menggalakkan wang mereka ditaburkan kepada pelbagai pihak, apatah lagi so-called pihak yang base di Gaza. Kerana begini tuan-tuan, sebahagian daripada NGO Malaysia dia bukan sahaja berpaksi di Malaysia. NGO seperti IRM mempunyai cabang di 43 buah negara di seluruh dunia. Sekiranya IRM Malaysia membuat satu kesilapan dan kesilapan dia dipergunakan sebagai tanda dia menyokong Hamas, 43 cawangan Islamic Relief International yang berada di seluruh dunia ni akan dianggap sebagai pertubuhan yang terkait. Kerana satu yang base di Malaysia ni salah urus kewangan dia di Gaza dan kemudian forensik FBI ataupun CIA berjaya mengesan dan sengaja mengaitkan bahawa Abdul, Abu atau sesiapa yang menerima wang ini ataupun pertubuhan kebajikan-kebajikan yang berasaskan kepada komuniti di Gaza ni, mereka kata mempunyai link dengan Hamas. Berarti semua aset kewangan yang ada oleh NGO ni di peringkat antarabangsa akan dibekukan. Okey. Sekiranya satu lagi pula pertubuhan yang tak besar, walaupun dia kecil, nama dia sebagai contoh Yayasan Garasi. Saya nak kutip duit yang saudara ni nak bantu Palestin. Maka saya hantar wang tu pada orang yang salah. Wang tu akan disita, dahlah tak sampai kepada orang Gaza dan disita sebagai wang yang dirampas kerana terbabit dengan menyokong keganasan. Duit yang saya nak hantar 200,000 hilang, returnnya tak dapat dan dibekukan. Kalaulah dia melalui bank-bank yang kemudiannya lebih memilih untuk menjaga hubungan dengan Amerika, menjaga hubungan dengan Kesatuan Eropah, menjaga hubungan dengan Kanada, Australia dan Jepun yang secara sepukal telah mengatakan Hamas adalah pengganas. Jadi ini yang menyebabkan orang-orang tak faham bahawa duit tak boleh ditabur begitu saja. Kenapa NGO Malaysia sangat berhati-hati dalam mengendalikan kewangan? Kerana kalau salah, beginilah tuan-tuan, NGO Malaysia ni dah tak disukai kerana anda datang untuk membantu satu bangsa yang kami nak hapuskan.
Yahudi tak meraihkan NGO Malaysia. Berarti NGO Malaysia seperti berjalan bukan mengelak duri tuan-tuan, tetapi telah memijak duri. Tapi nak elak lukanya tu dalam mana? Kalau mengelak duri tak apa lagi tuan-tuan. Sekarang duri tu dah pijak, cuma nak mengelak supaya lukanya tak banyak. Kerana menjalankan operasi di Gaza ni risikonya sangat tinggi. Begini sajalah tuan-tuan. Sekiranya satu masjid dibangunkan dan masjid itu kemudian menjadi satu gerakan yang sangat extraordinary. Sangat extraordinary. Kita dah bangun kutip duit rakyat Malaysia ni dan masjid itu menjadi extraordinary. Dalam masjid itu pula kita hantar seorang tenaga pengajar yang sentiasa menyampaikan ucapannya tentang jihad, jihad dan jihad. Kemudian benda itu dikesan oleh intelijen Israel. Israel hantar sebiji bomnya, boom, kami telah mengebom sebuah tempat pusat gerakan pengganas Hamas. Israel kan saudara tengok masa pengeboman, Al Jazeera yang menghantar laporan pro Hamas pun, dia bom bangunan media tu. Bangunan media pun dia bom tuan-tuan. Al Jazeera adalah media berpengaruh, yang ketiga paling berpengaruh di dunia. Dia bom. Kerana Al Jazeera sentiasa menyiarkan berita ketika berlaku dalam perang yang bermula pada 25 hari bulan Ramadan yang lalu tu, yang berakhir 11 hari kemudian. Kerana mereka tak gembira, mereka bom. Alasan dia apa? Bangunan yang diduduki oleh Al Jazeera tu telah juga diduduki oleh pejuang Hamas. Dia kata beberapa pejabat pejuang Hamas di situ telah digunakan sebagai pejabat intipan. Dia kerana bangunan tu tinggi yang saudara tengok ganap tu, kerana dia nak musnahkan Al Jazeera saja tuan-tuan, dia bom satu bangunan tu ganap, habis semua. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena faham, apa yang dipanggil sebagai political risk. Berarti sebab tu tuan-tuan, perjuangan di Gaza ni, kita bangunkan sekolah 2 bulan kena bom, kita bangunkan sekolah 2 tahun kena bom, kita repeat menghantar wang oleh NGO kita untuk membangunkan benda yang sama. Maka sebab itu NGO kita sentiasa memilih untuk menjarakkan diri, kerana NGO kita bukanlah NGO bersenjata. NGO kita pergi adalah sebagai jiwa kemanusiaan. Kalau mereka nak bina sebuah sekolah tuan-tuan, dia nak sekolah tu kekal lama, kerana niat NGO itu nakkan anak rakyat Palestin ini tidak buta huruf, nakkan rakyat Palestin ini berilmu dan lahirlah bangsa Palestin yang terpelajar. Jadi NGO ni dia akan menjarakkan diri dengan mana-mana proksi yang dia rasa bimbang. Datang NGO yang kedua pula, dia nak mengukuhkan ekonomi. Maka dia membawa wang ke sana untuk memodalkan kepada peniaga-peniaga Palestin untuk menjana ekonomi. NGO ni pun akan menjarakkan diri sejauh mungkin dengan orang-orang yang dia anggap mempunyai rekod Al-Qassam atau mempunyai rekod Hamas. Kerana NGO ni tak mau aset yang telah mereka bina dengan dana yang bertahun-tahun mereka kumpul lenyap dalam masa 60 saat. Kalau kena bom 50 kg ni tuan-tuan, saya berada di dalam perang Lubnan, ketika Israel menyerang Lubnan pada tahun 2008, iaitu perang yang dipanggil perang 32 hari, yang bermula daripada 28 hari bulan Julai dan berakhir pada 2 hari bulan September. Saya berada di sana pada perang 32 hari. Saya berada pada hari 29, sampailah gencatan senjata hari 32, hari 34 saya keluar. Sebiji bom 50 kilo ni bergegar, jatuh 4 km. Saya tengah kencing dalam toilet dan Suria dan Wang Kamarudin tengah stand up di luar. Goncangan di dalam mangkuk tandas tu mercik keluar. Saya rasa bom tu meletup 50 meter. Bila saya keluar, saya heran kenapa orang Palestin tak lari. Kerana mereka telah hari-hari mendengar bom. Dia dah tahu dah jarak bom tu berapa. Sedangkan tempat yang saya kencing tu, mangkuk tandas tu, airnya meloncat keluar. Jarak bom 50 kg tu jatuh 4 km. Saya berada di Sabra Shatila, tapi bom tu jatuh di Burj. Nama tempat tu BURJ. Satu lagi kemah pelarian Palestin yang dibom, kerana di kemah itu dipercayai pelarian Palestin dan juga pejuang Hezbollah sedang mengatur rancangan. Ini saya nak bagi tahu pada saudara untuk saudara faham lagi satu. Dah lanjut kita sembang pasal isu Gaza. Kita kembang kalau jadi ilmu, walaupun dia bermula dengan isu Caprice. Kita pun sedang berusaha ni. Saya harap Adinda Ku Caprice ni sudi nak stream dengan kita. Saya cuba dapatkan Syaril untuk dapatkan dia juga. Kita nak stream dengan dia untuk bagi pencerahan. Untuk sekurang-kurangnya saya naklah kebencian tuan-tuan terhadap dia dapat diredakan. Seorang anak muda akan melakukan kesilapan, tanggungjawab seorang yang lebih senior membantu dia. Saya pun tak mahu tuan-tuan seorang yang mempunyai jiwa Islam tetapi salah bertindak, kita hukum dia sampai seolah-olah dia bukan seorang yang mempunyai niat yang baik.
Anak muda tuan-tuan, dia bekerja dengan semangat yang bergelora. Kadang-kadang dia sedikit dikelirukan oleh semangatnya. Jadi saya nak buat supaya dia ada confident balik. You make a first mistake, it doesn't mean your vision is end, your mission is end. Saya kali pertama pergi pun saya tak dapat masuk ke Israel kerana saya tak berapa pandai. Saya pergi kali pertama saya tak dapat masuk. Saya menghabiskan wang RM17,000 wang Malaysia yang dibekalkan oleh Datuk Farid Ridwan sign waktu saya nak pergi untuk menyiarkan episod Majalah 3. Kemudian bila saya sampai, walaupun saya gagal masuk, tapi saya berjaya masuk sampai ke Lubnan. Jadi dapatlah story yang bernilai, iaitu merakam pejuang Hizbullah di Lubnan berperang dengan tentera Israel. Yang ini yang saudara kena faham bahawa kenapa NGO Malaysia tidak disenangi oleh orang-orang Palestin. Kerana NGO Malaysia telah melihat dalam view yang besar. Kerana mereka faham. Saya beritahu pada saudara, ada NGO yang NGO Islam yang beroperasi di negara-negara Kristian. NGO Islam ni yang beroperasi di negara Kristian. Mereka menerima dana daripada orang Kristian. Pasal orang Kristian, dia menganggap kesian dengan orang Islam sebab orang Kristian Palestin juga ditindas. Jadi ada dana daripada Swiss, negara-negara Kristian negara-negara Kristian yang berpaksikan kurang dibitikan, tapi dia banyak berpaksikan kebalik kepada Baitul Laham. Dia menganggap bahawa seperti mana saudara Palestin Islam yang berpegang kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditindas oleh orang Israel, begitu juga 20% orang Palestin Kristian yang berada di Baitul Laham ditindas oleh Yahudi. Jadi banyak kewangan yang diterima oleh orang NGO Islam juga datang daripada orang-orang bukan Islam. Jadi NGO di luar ni, daripada Malaysia terutamanya, yang faham kita dipantau, transaksi dipantau, kita mempunyai mindset kata jangan lakukan kesilapan kerana kesilapan ini akan memusnahkan seluruh masa depan kita untuk membantu Gaza. Tapi orang-orang yang berada dalam Gaza pula, dia tak faham apa yang sedang ditanggung oleh orang-orang NGO yang berada di luar. Ini kadang-kadang timbul kerenggangan, mereka marah duit tak bagi, mereka marah duit tak disalurkan dengan betul, mereka mula menabur fitnah mengatakan bila kita bangunkan sekolah-sekolah tu hanya sebenarnya 4 juta tetapi bukan 6 juta. Apabila mereka tidak berpuas hati kerana mereka tak dapat akses duit orang Malaysia untuk dipegang, mereka tak dapat akses tu, maka rasa tidak gembira kepada orang Malaysia yang masuk dan mengendalikan sendiri kewangan mereka di dalam Gaza, mewujudkan cakap-cakap yang kemudiannya mungkin mempengaruhi Caprice. Yang Caprice kata duit yang diberi oleh rakyat Malaysia tak sampai kepada orang Palestin. Memang tak akan sampai kerana kalaulah CIA nak dajarkan, dia nak dajarkan saya. Okey, Zainal Rashid menggunakan akaun peribadi dan saya kenal seorang rakan di Gaza yang atas juga nama individu. Yang kata kat dia, Zainal, boleh tak awak kumpulkan RM100,000 kemudian hantar. Saya nak menyediakan satu projek untuk kanak-kanak genius. Kanak-kanak yang terpilih, saya nak buat satu exam, saya nak menubuhkan sebuah sekolah kanak-kanak genius untuk shout di dunia bahawa ujian genius telah dijalankan kepada kanak-kanak Palestin yang berusia 15 tahun ke bawah dan terdapat 58 orang lulus. Dia beritahu saya. Saya dengan Jack pun buatlah projek dengan tuan-tuan. Buat projek dengan tuan-tuan, raise fund untuk scout genius, genius muda Palestin. Saudara pun bagi duit nak cari 50 genius Palestin untuk membuktikan pada dunia di Gaza ada 50 kanak-kanak Palestin telah lulus ujian genius. Maka bantulah kerana bangsa Palestin ni banyak genius dia. Anda pun derma. CIA pantau. Mossad pantau. Duit ni saya bagilah kepada Abu apa tah nama dekat sana. Maka lagilah Israel cemas kerana ini adalah projek untuk membangunkan anak genius. Maka bila garasi transfer je tuan-tuan, duit tu akan hold lock. Kena-kena kita pakai pula Western Union Bank Western Union Bank. Pakai pula bank-bank antarabangsa sebab kita tak boleh transfer melalui bank biasa, kita kena pakai bank international. Kita pakai pula Citibank yang kaudu Amerika ni, kita pakai Western Union Bank, kita pakai apa pun. Mereka hold duit tu kerana mereka telah menerima arahan daripada intelijen Amerika bahawa garasi telah menghantar wang kepada Abu ni. Katalah nama dia, saya berbuahlah nama Abu Zar, sedap. Abu Zar ini adalah salah seorang yang disyaki adalah militer Hamas. Duit yang saudara derma dekat saya pun tak ke mana.
Abu Zar ni kemudian digari, wang tu diambil oleh Israel. Ini konsekuensi yang berlaku yang menyebabkan kenapa saya akan panjang dengan tuan-tuan untuk membetulkan supaya fitnah kepada NGO kita ni tak berlaku. Sebab banyak permainan. NGO kita bukan berlari mengelak duri. NGO kita sedang berlari di atas duri cuma nak jaga luka kaki tu dalam mana. Sangat bahaya. Okey, sebab tu saudara tengok sekolah. Kenapa mereka bila bom, mereka akan bom di tempat aset yang susah nak dibangunkan semua. Dia tak nak bom rumah, dia nak bom sekolah, dia nak bom hospital. Sebab dia nak menimbulkan rasa putus asa kepada masyarakat dunia yang membantu. Masyarakat dunia bantu, pergi tengok. Kita yang bantu-bantu ni dapat gambar. Hospital telah siap di banner. 180 katil telah dibuat. Gini. Dan operasi pertama gini. Katrak, pembedahan katrak pertama. Hospital ini telah menerima 20 doktor daripada anak Palestin bekerja gini. Mereka bom. Mereka bom hinggalah akhirnya setiap kali mereka menyerang Gaza, mereka menghantar isyarat kepada dunia, kepada orang-orang yang ingin menderma ni, duit yang anda beri kepada Gaza daripada sumbangan dan perjuangan anda hanya memerlukan 2 saat saja untuk dimusnahkan oleh bom Israel. Jadi ini yang menyebabkan komplikasi yang kita kena faham apabila kita berurusan dengan keadaan di Gaza. Yang kadang-kadang dia bukanlah kita boleh baca seperti mana kita baca benda yang biasa. Sebab tu saya kata dia satu permainan yang hanya orang yang faham permainan ini akan bermain dalam permainan ini. Sebab tu saya kata cara maklumat tak boleh ambil simply. Player-player yang bermain dalam katalah saya ni lead NGO, orang yang bermain dengan menjaga akaun Palestin ni biggest dia orang yang dah senior, yang matang, yang cekap, yang faham transaksi antarabangsa, yang faham tentang skrin. Itu skrin macam mana mereka nak monitor supaya dari segi perbankan antarabangsa mereka tidak dikatakan menyalurkan wang pada pertubuhan pengganas. Itu yang saya nak jelaskan pada saudara dalam sesi yang baru masuk 40 minit ni, untuk saudara faham kata begitulah complicatednya apabila kita ingin membangunkan Gaza. Dan setiap tahun orang-orang di Gaza akan merasa kecewa kerana mereka mendengar berita di Malaysia orang menyumbang berjuta-juta sebab duta besar Palestin yang ada di sini mengatakan duit tu tak pernah sampai pada dia. Okey, saya ambilkan pula. Apabila Palestin telah pecah dua, dunia hanya nakkan berurusan dengan Fatah. Dunia tak mau berurusan dengan Hamas kerana Hamas telah dianggap pengganas. Maka Fatah lah, betul, dilantik Presiden Mahmud Abbas sebagai Perdana Menteri. Ismail Haniyeh ni dilantik Mahmud Abbas sebagai Presiden. Ismail Haniyeh ni sebab dia menang di Gaza, maka dia dilantik sebagai Perdana Menteri yang memerintah Gaza. Manakala seorang lagi, saya lupa nama dia, dia dilantik daripada parti Fatah sebagai Perdana Menteri yang memerintah Tebing Barat. Kedua-dua Perdana Menteri ini melapor pada seorang Presiden, iaitu Presiden yang datang daripada Fatah. Berarti Hamas ni di luar daripada Gaza, dia diboikot oleh seluruh dunia. Kita bukanlah kata nak hina Hamas, tapi itulah cara dunia yang dikawal oleh Israel, yang dikawal oleh Amerika, yang dilobi oleh UK dan disokong oleh Kesatuan Eropah. Memberi impak yang sangat besar apabila Hamas disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas. Kerana Hamas mempunyai Brigade Al-Qassam. Kerana di bawah Hamas ada Brigade Al-Qassam. Brigade Izzuddin tu adalah brigade asing. Dia tak duduk bawah Hamas tapi dia berjuang. Dalam perang menentang Israel, Brigade Izzuddin, Brigade Hamas ni, dia Brigade Al-Qassam berjuang sekali. Tapi Al-Qassam adalah sayap bersenjata daripada parti Hamas. Saya rasa semua faham lah kot. Panjang. Saya kadang-kadang ni macam orang tua beletih, tuan-tuan. Nanti saya cerita, tuan-tuan kata, bang, kami dah faham, abang cerita macam kami tak faham. Semua faham okey. Jadi begitulah menyebabkan fitnah mengenai duit orang Malaysia tak sampai kepada orang Palestin. Kerana secara teknikalnya semua orang Malaysia faham bagaimana nak menguruskan dana mereka supaya mereka tak terperangkap. Sebab untuk memutuskan bekalan rantaian kewangan masuk ke dalam Gaza, intelijen Amerika dan intelijen Mossad, dalam kes ni CIA dan Mossad, hanya perlu mencari itu je. Sebab duit tu dibekukan, bukan dipulangkan balik. Kalau duit tu return balik, oh tak boleh, kau hantar kepada Abu Zar pengganas, dia hantar balik dekat garasi. Garasi boleh lah, kata sebagai ganti kita bagilah dekat Palestin mana dekat Malaysia ni.
Tapi duit itu akan di-hold, akan dirampas sebagai duit yang telah disalurkan pada penganas. Jadi dia menggunakan akta itu untuk rampas. Walaupun PBB tak iktiraf, tapi bank-bank yang mempunyai kepentingan dengan Amerika, mempunyai kepentingan dengan Eropah dan negara-negara yang memboikot Hamas, akan hold duit itu dengan mengatakan duit itu telah disita oleh CIA. Atau duit itu disita oleh MI5. Okey? Saya nak ambil soalan, saya minum air sekejap. Semalam saya lupa nak cerita bab ni. Sebab duk sibuk cerita pasal tukang capal tu. Dah lah, kena marah tuan-tuan kata saya tinggal tukang capal tu sekat jalan. Okey. Banyak orang, saya alhamdulillah lah tuan-tuan, lately ni banyak orang datang dan dia nak on air. Ni Profesor Dr. Syahjadi Abu Bakar, pakar virus Malaysia, bersetuju untuk live di Garasi untuk menceritakan secara detail kepada anda mengenai virus COVID-19. Dia inilah orang yang pertama yang 3 bulan sudah memberitahu bahawa 50% daripada mereka yang berada dalam keadaan ICU sebenarnya akan mati disebabkan oleh coronavirus. Kerana serangan coronavirus kalau sampai tahap 4 dan tahap 5, 50% daripada mereka akan mati. Sebab tu angka kematian meningkat. Dia ni orang pertama buat. Saya pernah quote dia, dia setuju untuk bersiaran di Garasi, alhamdulillah. Sekarang ni agak senang tuan-tuan. Cuma yang tak senang tu orang politik lah, banyak WhatsApp nak keluar. Jadi saya beritahu dekat Jack, just beritahu je lah. Buat masa sekarang ni pakar politik dekat Garasi Zainal. Jadi kita tak berapa nak perlukan pakar yang lain. Yang kita perlu ni pakar virus, sebab Zainal tak berapa faham tentang pakar virus. Kita perlu pakar tentang serantau, Profesor Dr. Azmi, pasal saya tak faham sangat pasal hubungan serantau. Tapi politik, dia orang kata Zainal ada pakar. Jadi ahli politik taklah begitu diraikan untuk datang. Okey, ada soalan apa-apa tak? Okey, hopefully kalau anda kata faham, naik dia kata okey ya. So saya sedang memberi protection. Ni maksudnya sekarang ni saya bagi vaksin siap-siap sebab saya takut selepas ni banyak keluar fitnah. Fitnah 30% dah terlebar dah tersebar luas. Nanti datang lagi fitnah, duit Malaysia tak sampai di Gaza. Jadi saya sedang bagi vaksin siap-siap pada saudara. Kalau besok saudara dengar je cerita ni, cepat saudara jawab. Ni kau tak tahu ke gini-gini? Kau tak tahu ke Hamas ni gini? Kau tak tahu ke bahaya transaksi duit ke Gaza? Kau tak tahu ke rangkaian bank-bank yang bank-bank besar yang kita pakai, tuan-tuan, nak transfer duit ke Gaza, tuan-tuan, memanglah transfer melalui akaun CIMB. Tapi dia cross ke semua bank Amerika, bank yang UK, bank yang mempunyai kepentingan dengan Jepun. Jadi bank-bank ni akan hold sebab bank-bank ni semua telah menjadi sebahagian daripada alatan yang dikawal oleh Amerika, UK, Kesatuan Eropah dan juga Jepun dan juga Israel. Itu menjadikan susah. Jadi kalaulah orang Palestin tidak gembira dan menganggap mereka tak pernah menerima dana daripada Malaysia, inilah jawapan yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Okey, orang Palestin mungkin tak begitu faham apa yang sedang ditanggung oleh NGO-NGO yang nak bergerak masuk membantu mereka. Tapi saya fahamkan kepada saudara, kerana orang Palestin dia berada dalam cakupan yang kecil, dia pun tak tahu dunia di luar transaksi kewangan. Dia pun tak tahu NGO-NGO kita bergerak macam mana. Dia tak faham. Jadi dia terus saja keluarkan kenyataan. Lagi satu saya bagi tahu pada saudara. Tambahan. Duta Palestin yang berada di Malaysia, okey, oleh kerana kerajaan yang memerintah adalah kerajaan Fatah. Bererti Fatah tak boleh melantik mana-mana orang daripada parti Hamas untuk menjadi wakil yang di luar negara sebab Hamas dianggap penganas. Jadi Hamas ni, Mahmud Abbas hanya boleh lantik kabinet dia untuk memerintah Gaza je. Tetapi setiap duta, setiap apa saja yang dilantik sebagai wakil kerajaan Palestin di seluruh dunia akan datang daripada parti Fatah. Kalau dilantik sebagai Hamas keluar, bererti orang ini akan diancam kerana dia dianggap pengganas. Maka kita pun tak naklah derma duit kepada duta dia kerana kita bimbang wang itu dibawa pulang dan dijadikan wang parti. Kerana kedua-dua parti ini bersaing. Indonesia pun tak maulah bagi duit dia kepada duta kerana Indonesia kata kalau bagi takut duit itu menjadi duit politik, bukan duit untuk bangsa Palestin. Kalau untuk bangsa Palestin pun akan diagihkan mengikut kepentingan politik. Ini satu lagi tip yang saya nak bagi pada saudara. Oleh kerana di seluruh dunia wakil yang ada adalah wakil-wakil yang dilantik oleh kerajaan di bawah Fatah, maka timbullah kita punya kebimbangan. Kita bimbang wang yang kita ihsankan atas nama Palestin dengan fokus kita pada Gaza yang sentiasa dibom. Tetapi wang tu diberi kepada parti yang kekuatannya adalah di tebing barat. Jadi orang lagi rasa macam
takut nanti jadi wang parti dah pula dia bangun, faham tak? Sebab mustahil lah sebuah parti yang mempunyai kubu kuat di tebing barat membelanjakan dana antarabangsa yang diberikan kepada wakil-wakil mereka di seluruh dunia untuk membangunkan kawasan yang telah dimenangi oleh parti musuh mereka. Secara politik pun kita dah nampak view tu. Itu punca dia juga kenapa duta tu merasa kecewa. Kerana satu, kita rasa kata kalau bagi kepada duta, kemungkinan dia tidak ditakbirkan sebagai wang negara, dia ditakbirkan sebagai wang Fatah, iaitu wang politik. Dan kita ada fikiran yang logik untuk kita timbang, apabila mereka pulang adalah mustahil mereka akan membangunkan satu kawasan yang dikuasai oleh parti yang telah mengalahkan mereka. Itu penjelasan saya rasa dah panjang. Kalau tak ada soalan kan saya menyembang macam nenek kebayan lah. Saya harap saya membantu anda faham semua benda ni. Saya nak protect ni siap-siap sebab saya tahu jangkauan saya bahawa lebih banyak maklumat-maklumat fake news ataupun maklumat-maklumat mengelirukan sepanjang akan sampai kepada anda, terutama kempen anti 30% kepada NGO. Sebab saya dah cerita ni, boleh saya tahu NGO ni besar. Mereka terpaksa menggajikan orang untuk menggerakkan pejabat mereka yang beroperasi sepenuh masa. Mereka terpaksa menggajikan juga wakil-wakil mereka yang berada di tempat-tempat lokasi di mana misi kemanusiaan dijalankan. Jadi ia memerlukan kos, sebab tu 30% adalah kos operasi. Kos ini dibenarkan di bawah akta pertubuhan, iaitu 30% adalah kos operasi, 70% adalah kos untuk menjalankan kerja amal. Kalau tak ada orang tanya apa, tak ada, kita blank je lah. Dia tak tanya, tapi diorang baru faham situasi ini semua. Selama hari ini, tu ingat macam lebih mudah, macam kita nak report transaction. Okey. Tak. Sangat susah. Saya tuan-tuan, ni saya minta ampun tuan-tuan, bukan nak sombong. Jadi bila garasi buat sale, kita collect 46,000. Okey, kita collect 46,000. Kita buat keputusan untuk pecah dua. 23,000 kita bagi ARM sebab kita tahu lepas perang yang paling teruk adalah sekolah musnah. 23,000 lagi daripada kutipan hasil jualan baju tu kita bagi kepada Cinta Malaysia. Nadir Alduri, Persatuan Cinta Malaysia. Sebab kita bagi kerana akaun Persatuan Cinta Malaysia adalah akaun KL, Maybank KL. Jadi macam mana KL nak transfer pergi ke sana, dia tahulah pasal COO-nya di Kuala Lumpur, CEO-nya di Palestin. Jadi tak ada masalah. Jadi kita tak perlu buat transaction direct ke sana. Kerana transaction kita buat kedua-dua akaun ARM adalah akaun KL, Persatuan Cinta Malaysia Cinta Malaysia, Persatuan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Okey, Cinta Gaza Malaysia tu akaun dia adalah Maybank KL. Itulah 46,000 yang kita collect daripada hasil jualan yang saudara semua menyertai apa yang kita sebut malam ketika perang berlaku tu. Kita ada buat fundraising, kita berjaya mencapai fundraising tu 46,000, kita pecah kepada dua akaun. Kerana kita tahu bahawa Persatuan Cinta Gaza kekuatannya adalah membangunkan perniagaan kepada ibu tunggal dan anak yatim, manakala IRM adalah pertubuhan yang menumpukan sepenuh pada sistem pendidikan. So kita pecah dua, supaya satu pergi pada pembangunan semula sistem pendidikan, yang satu lagi tunainya membantu ibu-ibu tunggal yang suaminya mati, sama ada sebagai pejuang, sebagai syahid ataupun dalam pengeboman ke apa ke, anak-anaknya terjaga. Kalaulah ayah dan mak mati, anaknya terjaga. Itu adalah kekuatan operasi Persatuan Cinta Gaza. Itulah saya beri pada saudara, dan kalau saudara kata saudara faham, alhamdulillah, syukur, kerana petang ni saya dapatlah membuat sedikit perlindungan sebelum fitnah terjadi, supaya saya tak mahu semangat dan juga pandangan kita menjadi buruk hanya kerana kita salah mendapat maklumat. Kalau tuan-tuan tanya saya tu adalah kalau yang baru masuk ni, garasi secara ofisialnya pada tahun 2021 mengisytiharkan sebagai tahun Palestin. Sebab tu keluaran produk jeans kami, keluaran t-shirt kami sepanjang tahun ni semua tentang Palestin. Tapi t-shirt semua dah habis dah. Jeans saja yang tinggal. Cuma untuk bulan Merdeka je kita lancarkan. Logo di sebelah kanan adalah bebaskan Palestin, logo di sebelah kiri teruskan berjuang ni untuk naikkan semangat rakyat Malaysia dalam keadaan pandemik. Sambutlah bulan Ogos dengan semangat terus berjuang. Sebelah kiri kita naikkan logo, walaupun kita dalam keadaan susah pandemik, jangan tinggalkan Palestin yang juga terus berjuang. Jadi kita naikkan logo tu, dua logo untuk keluaran Merdeka t-shirtnya. Saya ingat by 15 Ogos saya dah up t-shirt tu.
untuk saudara beli. Tapi tak banyak, kita buat limited edition 150 line je. Sebab kali ni kita tak nak buat mass, kita nak buat ni sebagai collector's item. Okey, tak ada apa soalan ni, semua faham. Ataupun untuk ramai yang baru untuk pertama kali tahu. Memang banyak yang pertama kali tahu. Okey, ini dia punya senario, saya jelaskan supaya saya takutlah dalam keadaan sekarang ni maklumat yang salah banyak disebarkan. Jadi saya sampaikan kepada saudara maklumat yang memang berada dalam pengetahuan saya, kerana macam mana saya cintakan tanah air saya Malaysia, kerana di sinilah sebuah tanah air yang Islam adalah agama persekutuan. Macam itulah saya cintakan Palestin, kerana di sana ada disebut satu tempat yang Allah sebut sebagai tempat ketiga paling suci dalam umat Islam dalam surah Al-Isra, iaitu Masjidil Aqsa. Berarti kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka kita kena berpegang kepada Al-Quran, iaitu Masjidil Aqsa adalah tanggungjawab kita. Masjidil Aqsa ni tuan-tuan bukan cerita epik, bukan cerita mitos, bukan cerita kemanusiaan. Dia adalah cerita-cerita orang yang bertakwa dengan Al-Quran, kerana Allah sebut lepas saja Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Bersolat di Mekah dan Madinah dapat 1000 pahala, bersolat di Masjidil Aqsa adalah 500 pahala. Berarti kalau kita beriman dengan Al-Quran, tuan-tuan, tak boleh pilih-pilih. Sampai tang Palestin saudara nak buang, sampai tang surah ayat Al-Isra tu saudara nak buang sebab ala Palestin. Tak boleh, tuan-tuan. Beriman dengan Al-Quran, beriman dengan keseluruhan isinya. Dalam isi politiknya sekarang, salah satu daripada Allah sebut dalam Al-Quran sebagai tempat rumah Allah, rumahku yang paling suci tu, kini berada dalam genggaman orang Yahudi. Jadi itu tanggungjawab saya sampaikan kepada saudara, tanggungjawab garasi juga. Rasanya habis aku Okey, dia orang tanya kalau kita nak touch dengan Nadia Aluri, kemudian dia tanya macam mana pula cara yang sebetulnya atau cara yang lebih mudah untuk kita nak buat derma ke Palestin. Cadangan. Jadi begini ya tuan-tuan, semua orang buat kerja, adalah krisis sikit, tapi kita ni macam ni tuan-tuan. Bila orang berbala, tuan-tuan jangan memihak, nanti tuan-tuan akan mencipta perbalahan yang lebih besar. Kita memang nampak Nadir, Caprice ada masalah dengan ada sikit salah faham. Salah faham ni akan diburukkan apabila kita memilih untuk memihak. Sebab tu di dalam ayat ni kata, damaikanlah antara dua saudara, damaikanlah antara dua saudara, damaikanlah antara dua saudara. Sebab Tuhan tahu dalam kehidupan umatnya besok akan ada perselisihan. Tapi selalunya kita akan berpihak lah. Kan? Sebab tu saya drop story yang saya naik tadi. Story yang saya naik pasal saya kecewa kerana saya dituduh tu, sebab cerita tu je tak sihat. Saya naik di situ untuk semua orang bercakap tentang tibalah masanya apabila timbul kecurigaan, timbul salah faham, kita selesaikan dengan cara stream. Saya nak jadikan stream ni adalah mekanisme di mana apabila orang Melayu buka FB, dia tak tengoklah lagi benda-benda yang dia rasa apa yang selalu ada kat FB. Saya pun tak ada akaun FB. Ialah kuih kena tengok jugalah, pasal nak buat kuih, pasal nanti kaum ibu marah. Lepas tu masak apa hari ni kena tengoklah, pasal nanti kaum ibu marah. Tapi saya harap ada satu stesen stream yang bila kita buka, satu tempat yang di mana dua orang yang bercanggah pendapat boleh duduk sekali dan percanggahan pendapat mereka memberi manfaat kepada orang ramai. Kita nak macam tu. Orang yang ada ilmu A, orang yang ada ilmu E, bila dia bertembung ilmu A dan ilmu B ni, apabila dia bertembung, dia menjadi miskin kerana pendengar telah mendapat ilmu A dan B. Saudara menjadi lebih kaya. A ada 50 ilmu, lawan dengan B ada 50 ilmu, dia bertembung, tuan-tuan menjadi kaya kerana mendapat 100 ilmu. Saya fikir macam tu. Tapi saya tengok dah naik posting-posting yang saya rasa belum masanya lah garasi bermain dalam posting tu. Saya delete dah lah lepas 4 jam. Saya baca pun saya dah jawab, tapi saya rasa saya pun nanti terheret sama dalam ketidaksediaan kita untuk membincangkan isu. Sebab bila saya naik isu tu adalah untuk mengingatkan, apabila anda cuba menuduh seseorang dengan tuduhan yang berat, anda kena bertanggungjawab untuk menjelaskannya. Dekat bawah tu dia dah berkelahi jadi cangklewang dah. Saya delete lah. Dan saya tak akan naik lah lagi posting macam tu, sebab saya rasa banyak lagi nak kena didik garasi ni. Bagaimana saya macam ni lah tuan-tuan. Dalam hidup saya, kawan jadi musuh tu kurang lah. Ada juga saya berselisih faham dengan orang, tapi musuh jadi kawan sangat banyak. Seorang yang bermula dengan tak suka dengan saya, tak ngam dengan saya, tapi jadi
Sebab saya percaya je stream tu last sekali, we have become a close friend. Sebab dalam stream tu, kan saya sweet talker. Saya akan cakap je, kenapa gini-gini. Akhirnya dia akan keluar perkataan je. Dia kecewa kerana dia menganggap saya dulu adalah fighter. Karya-karya sastra saya dulu adalah fighter. Dia harap saya keep be a fighter. Saya akan jawab pula dengan mengatakan, it doesn't mean I'm not fighting because you all tengok video pendek 2 minit. Dan kemudian pada waktu yang sama you tak follow history Garasi daripada hari pertama sampai sekarang. Jadi you akan nampak dengan video tu seolah-olah saya adalah alatan. Tapi semasa saya maki dengan Menteri Kewangan saya panggil Mr. G-Shock, Kabinet Kerajaan saya panggil Kabinet Bengap yang paling sangap. Waktu tu orang tak viral kan. Saya akan jelaskan. Bila jelas dia pun faham. Perkataan yang terakhir saya akan kata dekat dia, sama ada kamu minta maaf atau tidak, saya akan maafkan kamu. Ambil lagu Jamal ni. Maafkan kamu apa lagu Jamal hip hop dengan siapa tu, suka saya lirik lagu tu. Malik maafkan kamu tu. Saya suka je. Tak ada apa pun. Tapi tiba-tiba tak boleh tuan-tuan, sebab kita masih lagi batu api ronsen ni kuat. Kita belum ada dalam budaya memahami damaikan antara dua saudara. Kalau saya stream dengan Caprice pun, saya akan stream dengan dia, bagi tahu, brother jangan putus asa, coming back to Malaysia, you don't happy to with this government, it doesn't mean you nak batalkan perjuangan you untuk membela rakyat Palestin. Kan? Apabila kamu berniat tu, Tuhan dah terima seperti kamu melakukannya. Kamu melakukannya dah dapat 2 pahala. Saya jangan nak bagi dia sedikit gambaran, kata menjadi orang yang nak buat kerja amal ni bukan kesabaran. Dia kena menganggap bahawa sekali berundur tu nak langkah 10 langkah ke depan. Jadi saya nak sembang itu je dengan dia. Kalau saya nak bergaduh ni tuan-tuan, kebolehan saya bertumbuk pun boleh tahan. Itu saya nak cakap kan, kalau saya tak nak ikut saya ni tuan-tuan, nak berunding apa lagi dah. Pergi petik je lah. Kan? Tapi tak betul lah macam tu untuk orang tua macam saya yang rumah kata pergi, kubur kata mari. Itu je. Saya tak mau panjang ni. Nanti salah faham pula, saudara akan spin lagi soalan saya. Apa dia? Atur dengan Syarif. Okey. Kata Syarif dia decide hari. Hari Selasa raya. Kita raya siang je lah. Acara live malam, takkan nak raya sampai malam, boleh pergi mana? Raya sini je lah. Lemang tak ada makan, Garasi luas kan, cukup untuk makan lemang je. Garasi bukan lemang, korban boleh buat tengah ni je, sembelih lembu seekor. Okey, kalau itu tak, kita cuti siang je hari Selasa, malam kita dengan Prof. Jadi besok dengan Abang, malam ni dengan Abang Muhammad Khalid, esok dengan Datuk Ahmad Nawab, dengan Prof penting pasal ramai orang tengah panik tentang vaksin. Okey, kita ada berapa ribu orang sekarang? 1.8. Okey, kalau saudara nak tanya apa, tanya je lah, saya akan jawab je. Tanyalah soalan-soalan yang boleh menambahkan pengetahuan saudara. Tak semua saya tahu, tapi concern saya kepada isu-isu Islam antarabangsa ni besar. Ni kebetulan je hot isu Palestin saya ambil lah. Right atas right di atas eyeball yang saudara bagi kepada Caprice kerana Palestin, saya ambil saja, tapi saya tonggang dia dengan menyebarkan ilmu yang lebih luas. Berarti Caprice telah membuka mata anda untuk melihat apa yang berlaku di Gaza. Waktu mata anda terbuka, masa inilah saya tunjukkan gambarnya, apa yang berlaku. Jadi right time, dia panggil kata menonggang di atas niat yang baik. Itu je. Saya harap Caprice akan reply kata setuju, so kita boleh stream dengan dia. Mungkin kalau stream dengan dia tu, saya akan boleh bagi gambaran dengan dia untuk jadi lebih semangat, supaya dia faham kata tak dapat masuk bukan bererti kalah. Tak dapat masuk bukan bererti kalah. Dan membela Palestin tu bukanlah dengan hanya menjejakkan kaki di bumi Gaza, menjejakkan kaki di Masjid Al-Aqsa. Perjuangan tentang ummah, tentang sayang ummah ni tuan-tuan, besar. Okey, kalau tuan-tuan dah tak ada apa soalan, tuan-tuan pun rasa mungkin nak kena digest dulu, pasal maklumat ni rasa macam-macam baru untuk dia orang semua. Semua baru faham implikasi dan apa yang berlaku. Dia nak kata faham 100% tidak lah mungkin, tapi maybe 70% yang faham. Ada yang beberapa tu dia kata masih kurang. Tanyalah apa yang tak faham.
Kalau kurang faham, tanya lagi. Apa yang tak? Mungkin saudara masuk lewat. Sebab saya start daripada minit yang ke-6. Mungkin saudara miss story minit ke-6. Saya minta maaf kat situ je lah, sebab saya biasanya saya bagi salam, bagi apa-apa, sampai je angka 500 saya suruh start. Kalau nak minta cerita lagi pengalaman waktu di spesifik kan di Israel. Gambar-gambar dah tunjuk Okey. Saya pengalaman mistik saya dah ceritakan dengan Harun Din, dah ada kan dalam YouTube kita kan. Saudara boleh tengok pengalaman mistik yang saya alami, bahawa saya telah menemui seorang kanak-kanak di Masjid Abu Bakar, iaitu masjid dalam Masjid Al-Aqsa. Saya rakam gambar dia. Bila saya balik, majalah 3 promote, story itu jadi besar. Jadi pada malam majalah 3 tu ramai menonton. Oleh kerana arwah Datuk Dr. Harun Din tak pernah pergi ke Palestin waktu tu, dia teringin nak tengok Masjid Al-Aqsa yang akan digambarkan. Kebetulan dia adalah kenalan saya kerana saya adalah penulis kolom dia. Dulu arwah masih hidup, dia sibuk. Allahyarham masih hidup, dia sibuk. Dia hanya cakap mulut, saya record balik, saya write up balik kolom dia, Harun Din menulis. Jadi bila dia tahu Zainal buat benda itu, dia pun tengok. Telah berlaku satu peristiwa di mana budak yang saya temui di dalam masjid Abu Bakar dalam kawasan Masjid Al-Aqsa adalah budak yang sama Datuk Dr. Harun Din temui ketika dia tawaf. Jadi bila dia tengok visual tu, dia menangis. Dia tengok sampai dia minta pegawai, dia minta ustaz yang bekerja dengan dia datang, ambil CD balik, dia freeze, dia tengok dan dia menitik mata. Kerana itulah kanak-kanak yang sama yang dia kata dia temui, dan menarik dia punya kain. Budak kecil tu tarik dia punya kain ketika dia tawaf kan. Dia tawaf umrah tu. Dia tawaf haji tu, budak tu tarik kain dia dan bagi tahu akan ada benda yang besar berlaku pada umat Islam. Akan ada benda yang besar akan berlaku pada umat Islam. Saya pula maki budak tu sebab saya tengah nak shoot, dia bising. Saya kata halau lah dia pergi jauh, sebab bila saya record, dah lah saya kena record sembunyi-sembunyi kan, pasal saya masuk menyamar. Saya marah budak tu. Jadi itu beza dia. Rezeki Harun Din adalah dia mendengar apa yang budak tu sampaikan, sebab dia faham bahasa Arab. Saya tak faham bahasa Arab. Dia budak tu cakap-cakap, saya anggap sangat mengganggu kerana audio dia masuk ke dalam. Sebab saya tak boleh pakai neck mic. Kalau kita bawa kabel lagi banyak, lagi menimbulkan syakwa sangka bahawa kalau seorang arkitek untuk mengambil foto bagi tujuan bagi tujuan pameran pameran seni foto, takkanlah bawa dengan kabel-kabel semua. Jadi saya terpaksa pakai clean sound. Bila clean sound ni macam phone orang cakap masuk, saya marahlah dia. Itu antara peristiwa yang saya akan ingat bahawa saya dan Harun Din telah menemui dua kanak-kanak, seorang kanak-kanak yang sama di dua tempat yang berbeza pada tahun yang sama. Cuma Harun Din menemuinya lebih dulu pada musim haji, saya menemuinya kemudian selepas musim haji. Itu aja kot. Saya nak kena habis awam niaga sekejap, saya nak kena rehat cepat. Malam ni saya nak enjoy betul dengan abang Mamat Khalid, sebab ini adalah pengarah kegemaran saya. So saya mulakanlah sesi. Saya ucap terima kasih semua yang stay 1 jam 5 minit dalam sesi